Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tetamu-tetamu Ramadan. Selamat datang tetamu-tetamu syurga. InsyaAllah kita akan perbicarakan tentang tadabbur Al-Quran untuk juzuk ke-6 dan dipetik daripada surah Al-Ma'idah. Semoga menjadi asbab-asbab kita menjadi tetamu-tetamu Allah di syurga nanti. Ini merupakan salah satu cara kita nak membuat taman-taman syurga. Okay. So kita teruskan dengan tadabbur Al-Quran. Ini berkisahkan tentang Habil dan Qabil. Yang ini memang kisah pertama tentang satu korban yang dijalankan. Kedua adalah kisah pertengkaran dan pembunuhan yang pertama di muka bumi. So kita susuli bersama-sama. So, saya akan bacakan kisah Habil dan Qabil. Kisah ini, Habil dan Qabil, merupakan kisah yang mempunyai pengajaran penting pada umat manusia. Kisah ini telah membawa kepada kejadian pembunuhan manusia yang pertama di dalam sejarah. Marilah kita sama-sama menelusuri kisah yang penuh pengajaran ini sebagai peringatan dan pelajaran, insya-Allah. Kehidupan Nabi Adam AS dan Hawa sudah mulai tertib dan harmoni setelah dikeluarkan dari syurga oleh Allah SWT. Mereka sudah pandai bercucuk tanam sendiri, membuat pakaian dan sudah mula bersedia untuk berumah tangga. Di samping itu, Hawa telah pun bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini. Hawa melahirkan dua pasangan kembar. Yang pertama ialah pasangan Qabil dan adik perempuannya yang diberi nama Iklimah. Lalu disusuli dengan pasangan kembar kedua iaitu Habil dan adik perempuannya yang diberi nama Lubuda. Kehidupan keluarga Nabi Adam AS dan Hawa berjalan sempurna dengan rasa kasih sayang, saling mencintai antara manusia dan saling menghormati. Masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukan yang wajar. Si ayah atau suami bertanggungjawab terhadap isterinya dan putera-puterinya, juga si isteri atau ibu bertanggungjawab terhadap suami dan anak-anaknya. Demikianlah pula pergaulan antara keempat-empat adik-beradik yang berada dalam keharmonian, damai, tenang, saling bantu-membantu, hormat-menghormati dan bekerjasama. Pergaduhan antara manusia yang pertama dicatatkan di dalam sejarah Islam ini tentulah kisah yang paling masyhur yang dibicarakan oleh para ustaz dan agamawan. Demi menjaga kesucian dan keturunan dan menghindari daripada hubungan kelamin bebas antara anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Nabi Adam AS, Allah SWT telah memberi ilham dan petunjuk kepada Nabi Adam AS agar Qabil dijodohkan dengan adik Habil iaitu Lubuda dan Habil dijodohkan dengan adik Qabil iaitu Iklimah. Pada ketika ini, Qabil sudah pun membenarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kembarnya iaitu Iklimah yang berparas sangat cantik. Kegusaran Qabil untuk dikahwinkan dengan Lubuda yang tidaklah secantik adik perempuannya Iklimah, maka Qabil mula mempertikaikan keputusan tersebut sehingga Nabi Adam AS merintih dan merayu dan mengadu kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT telah mengilhamkan kepada Nabi Adam agar memerintahkan Habil dan Qabil untuk mempersembahkan korban kepada Allah SWT. Ini adalah korban pertama di muka bumi ini. Caranya ialah kedua-dua puteranya perlu mempersembahkan korban kepada Allah SWT dengan syarat iaitu barang siapa antara kedua-dua puteranya ini diterima korbannya, maka dia berhak menentukan pilihan jodohnya. Maka kedua-dua adik-beradik ini, Habil dan Qabil, mempersembahkan korban kepada Allah SWT. Si Qabil adalah seorang petani, manakala si Habil adalah seorang peternak. Qabil telah mempersembahkan gandum yang buruk, yang kering. Habil pula sebagai seorang peternak telah mempersembahkan kambing yang sangat sihat, sangat gemuk. Peristiwa ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban.
untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, iaitu Habil, dan tidak diterima korban dari yang seorang lagi, iaitu Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Dan Habil menjawab, hanyalah Allah yang menerima korban pada orang yang bertakwa. Okey, boleh rujuk balik ayat surah Al-Maidah. Maafkan saya, surah Al-Maidah ayat ke-27. Semasa Nabi Adam AS tiada di rumah, maka datanglah Qabil menemui Habil di tempat penternakannya, dan berkatalah dia kepada Habil, aku datang kemari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan kau dari atas bumi ini. Sebab Qabil tak berpuas hati. Lepas dia membuat persembahan korban tu, di mana dia dengan hasad deki, dan dia buat pilihan untuk korbankan kepada Allah tu gandum yang terburuk, gandum yang buruk, yang kering. Dan yang kita tahu, Habil mempersembahkan yang terbaik, menghadiahkan kambing dia untuk dikorbankan, kambing yang sihat, kambing yang gemuk. Maka Allah sebagai tanda terimanya korban yang disediakan oleh Habil, turunnya api dari langit dan menyambar kambing tersebut, tetapi ditinggalkan gandum. Maka Qabil tidak puas hati. Qabil mengatakan Nabi Adam AS tidak berdoa untuk Allah menerima korbannya, tetapi sebenarnya Nabi Adam telah pun mendoakan untuk kedua-dua anaknya supaya kedua korban diterima. Namun Allah telah membuat pilihan yang mana dengan keikhlasan hati, Habil yang mana mempersembahkan yang terbaik, ternakan yang terbaik, diterima oleh Allah, manakala Allah telah menolak korban yang disediakan oleh Qabil, kerana atas sifat korban tu adalah sifat dengki, dan juga pemilihan adalah gandum yang buruk dan tidak sihat. Maksudnya kita kalau nak bagi hadiah ke orang pun, kita kena bagi hadiah yang terbaik. Kalau kita nak korbankan pun, kita nak kena korbankan yang terbaik. Kita ada duit banyak mana tu, serahkan untuk agama, bagi yang terbaik. Kalau kita nak korbankan lembu pun, lembu yang terbaik. Macam itulah. So kita sambung balik ayat yang ke-28 surah Maidah. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Dekat sini, apa yang kita tahulah sebelum ni kisahnya adalah sebenar-benarnya Habil ni lebih perkasa, lebih kuat sebenarnya. Sekiranya dia nak berlawan dengan abang dia boleh lawan, tapi dia bertindak dengan secara keimanan dan ketakwaan dan kasih sayang terhadap abangnya Qabil. Dia tidak berlawan. Maksudnya kalau abang tumbuk ke, abang buat apa ke, dia terima je. So dia takkan naikkan tangan. Dia tak nak mencetuskan sebarang pertelingkahan dengan abangnya. Dia kalau boleh dia nak damaikan supaya abang dia tidak bergaduh. Dan kita teruskan baca lagi. Habil berkata kepada Qabil, adakah berdosa bagiku bahawa Allah telah menerima korbanku dan menolak korbanmu? Tidakkah engkau telah bersetuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kita laksanakan? Kata-katanya itu disambung dengan nasihat yang baik kepada Qabil. Janganlah tergesa-gesa wahai saudaraku mempertaruhkan hawa nafsumu dengan ajakan syaitan. Kawalah perasaanmu dan fikirlah masak-masak akan akibat perbuatanmu kelak. Ketahuilah bahawa Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa dan yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dengan niat yang murni. Ketidaksabaran Qabil itu menyebabkan beliau telah bertindak di luar akal fikirannya yang waras. Ini dinyatakan melalui surah Al-Maidah ayat seterusnya 29 dan 30. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu
menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Surah Al-Maidah ayat 29 hingga ayat 30. Dari sini apa nak kita nak boleh reflect lah sebenarnya. Nak disampaikan, kalau kita mencetuskan sesuatu keburukan tu, kita akan mendapat dua dosa. Satu, dosa kita melakukan dosa tersebut. Dua, kita mengajak ataupun membuka, pencetus kepada keburukan dosa tu. Maksudnya orang terlibat dengan dosa tu. Contoh sekiranya Habil pun berlawan juga, Habil dan Qabil dua-dua berlawan, so dosa dapat dua. Maksudnya dosa dia, dosa Habil, Qabil tanggung, dan Qabil yang tengah bergaduh tu, menyebabkan pergaduhan tu berlaku, dia tanggung. Sama juga kalau kita ajak orang buat lakukan keburukan, dua-dua kita tanggung. Dia buat dosa, kita kena tanggung. Kita ajak dia, kena tanggung. Kita buat, kena tanggung. Maksudnya kita menanggung setiap dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti perbuatan dosa kita tu. Sebab tu dekat sini sebenarnya kasih sayang Habil ni dia tak buat dosa tu. Dia tak nak Qabil tu menanggung kan dosa dia. Dia tahan, dia tak buat apa-apa. Tapi sebabkan dia sampai kat sini, maksudnya balasan orang yang tidak bertakwa, tak takut pada Allah. Dia tak takut. Dia tahu itu keputusan Allah yang untuk kahwinkan dengan kembar dia, dan keputusan Allah juga untuk menerima korban. Maksudnya dia dah tak fikir pasal Allah dah. Dia dah buang Allah dan dia ikut hasutan syaitan, dan dia lebih kepada nafsu dia untuk berkahwin dengan adik kembar dia, dan juga hasad dengki dia, sakit hati dia kepada kembar dia, sehingga maafkan, pada adik dia Habil, hingga menyebabkan dia membunuh adiknya. Qabil, saya teruskan. Qabil merasa gelisah dan bingung terhadap mayat Habil. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap tubuh mayat saudara kandungnya yang semakin lama semakin busuk itu. Qabil mondar-mandir dalam keadaan tidak keruan, melihat burung-burung sedang berterbangan hendak memakan jasad Habil. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan seekor burung gagak yang berkelahi, dan dilihatkan gagak itu menanamkan gagak yang mati ke dalam tanah. Terfikirlah Qabil untuk meniru apa yang dilakukan oleh gagak itu. Dia ada kisah sambungan sebenarnya untuk kisah Qabil dan Habil ni, tapi disebabkan daripada apa yang Ustaz Syahri cakap tu, dia pendek saja. So, sebenarnya dia kisah ada sampai dia larikan diri. Kalau tak silap saya ada baca kisah dia lari sampai ke negeri Yaman. Maksud dia ada perasaan bersalah tu. Cuma kita kena ikuti untuk kisah seterusnya. Kalau boleh pergi baca balik kisah Habil dan Qabil untuk kita tahu lebih lanjutlah kisah ni. Sebab dia kisah yang panjang sebenarnya, boleh makan sejam hingga 2 jam. Untuk kita petik sikit tentang kisah macam mana mayat, nak tanamkan mayat tu macam mana. Ni kita boleh tengok dekat surah Al-Maidah juga ayat ke-31. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruhnya mengorek-orek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak itu, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Dia sebenarnya menyesal perbuatan dia tu, tapi yang ni dia tak ada petik dalam kisah ni. Untuk tadabbur Quran kali ni, kalau ada peluang nanti ada rezeki, kita cuba sambung habiskan cerita Habil dan Qabil, apa yang berlaku setelah dia tanam mayat Qabil. So kita ambil kepada tadabbur Al-Quran untuk apa yang kita dapat reflect pada diri kita. Salah satu, jangan mencetus pada perbalahan, jangan menyebabkan orang melakukan perbuatan dosa kerana kita akan menanggung dosa tersebut juga. Yang menjalankan dosa, dia tanggung dosa dia saja. Tapi yang mencetus kepada dosa tu berlaku, atau mengajak atau membuka ruang kepada dosa tu, dia akan menanggung kesemuanya. Tu nanti kita ikut balik. Maafkan saya. Okay. Ini daripada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang memulai perkara baik,
yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikuti sampai terjadilah hari kiamat. Kalau kita buat baik, orang follow sampai ke hari kiamat, pahala kita tu sampai kiamat mengalir je. Dan barang siapa yang memulai perkara yang buruk, yang menyebabkan berlakunya tercetusnya dosa, perbuatan yang jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti sampai terjadinya hari kiamat. Sama juga kalau kita pencetus pada keburukan dan benda tu berlarutan, orang follow, jadi trend ke apa, ataupun orang ikut sampai hari kiamat, dosa kita tangguhlah ke semua dosa-dosa orang yang follow tu sampai ke hari kiamat nanti. So kena hati-hati, jangan membuka kepada pintu kejahatan lah. Jangan introduce benda yang buruk. Okey, cara untuk mengelakkan pergaduhan, satu, jangan pernah menyalahkan orang lain. Dia jadi sebab apa? Yang ni sebab dia tak nak ikut, dia tak bertakwa. Satu, dia tak bertakwa lah dengan Allah. Dia salahkan Nabi Adam AS. Yang korban disalahkan ayah dia sendiri. Sebab dia kata ayah dia tak berdoa untuk dia, sebab tu korban dia tak terima. Dia tak fikir sebenarnya dia yang salah. Dia bagi gandum apa? Yang kering, yang buruk, yang tak elok. Salah dia sebenarnya, dia reject tapi dia tak sedar tu. Juga seterusnya juga pergaduhan tersendiri dia yang cetuskan juga. Sebenarnya tak ada benda nak dimarahkan pun, sebab Allah yang suruh. Dia kalau dia beriman dan bertakwa, dia kasih sayang mak ayah dia semua, kasih sayang Allah. Kalau dia ada perasaan tu, tak ada sebab pun dia nak kena blame Habil, nak kena blame Nabi Adam. Kenapa nak kahwinkan dia dengan adik kembar Habil kan. Lepas tu jangan suka memburukkan keadaan. Yang ni jangan suka memburukkan keadaan, sebenarnya tak ada apa-apa sampai jadi kes pembunuhan. Sepatutnya dia dah sampai kat situ, dah Allah dah tak terima korban dia, dan seperti yang asalnya dia dipersetujui kalau korban yang diterima tu individu maksudnya boleh membuat pilihan, dia nak kahwin dengan siapa. Dan korban yang diterima tu Habil, dan Habil berhak sebenarnya untuk memilih pasangannya, tapi dia stick kepada yang first. Dia pegang balik yang first, yang mula-mula tu lah. Memang Allah nak suruh Habil kahwin dengan kembar Qabil yang cantik tu lah. Dan memang disuruh macam tu. Dia tak ada dia ubah-ubah apa, buat pilihan tak. Yang ketiga adalah jaga perkataan. Setiap percetusan apa ayat bahasa Melayu dia, setiap perkara yang tercetus adalah disebab perbuatan mulut kita sendiri. Kita suka cakap benda yang buruk-buruk, so buruk-buruklah datang. Macam mana yang si Habil cakap penuh dengan kasih sayang, walaupun dia meninggal, tapi dia meninggal dalam ketakwaan. Jadi ditempatkan dalam syurga Allah. Okey, itu saja sebenarnya untuk hari ini. Semoga mendapat manfaat, walaupun kisahnya tak begitu penuh, tak begitu penuh. Dia sebenarnya kisah ni menyayat hati, ada perasaan kita macam kesal semua tu. Tapi sebabkan dia terlampau cerita ni terlampau besar, dan kita pendek kan, dan saya follow saja Ustaz Syahri. So inilah kita dah kompreskan lah cerita ni jadi cerita pendek. Kalau nak tahu lebih besar, kena pergi cari, masing-masing pergi cari balik kisah Habil dan Qabil. Panjang cerita dia sebenarnya. Okey, kita sampai sini saja. InsyaAllah esok kita nak sambung InsyaAllah dengan juzuk ke 7. Alright, kita jumpa lagi. Selamat meneruskan ibadah lah. Semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Sentiasa improve, sentiasa berubah ke arah kebaikan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.